Subtopik 6.5 Tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitarnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita. Antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Darurat. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk terutama di pusat perlindungan. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Majlis Gerakan Negara Mageran. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Antara tanggungjawab Mageran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang. Selain itu, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Seterusnya, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Di samping itu, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang.
Seterusnya menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan akhir sekali Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Peranan Raja. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang.